Mailah hampa buka cawangan di sini. Jadi operator pun dah ada sebenarnya. Oh. Ni apa duk heran apa? Banyak pecah rahsia malam ni. Yang kalau hampa cerdik, jangan ingat orang bodoh. Itulah masalah hampa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang ke episod khas podcast Keluar Sekejap bersama dengan saya KJ dan saya Syaril Hamdan. Syaril, Ya. hari ini kita mempunyai seorang tetamu yang sangat-sangat istimewa. Betul. Yang saya rasa bila kita tanya kepada penonton dan juga pendengar podcast Keluar Sekejap, siapa yang mereka nak melihat tampil ke studio Keluar Sekejap ini, Ini top lah. Ini top. Yang paling popular adalah tetamu khas kita pada hari ini. Tetapi sebelum kita reveal tetamu khas kita, mungkin Syaril nak bagi sedikit latar belakang berkenaan dengan tetamu khas kita ini dan juga betapa popularnya beliau di kalangan pendengar Keluar Sekejap dan mungkin perancangan kita untuk menjadikan interview pada malam ini ataupun pada hari ini sebagai interview pertama dalam siri wacana kita sempena dengan pilihan raya negeri yang akan berlangsung tidak lama lagi nanti. Ya, tetamu kita pada hari ini yang akan kita perkenalkan tak lama lagi, seorang yang naik sampai ke pesada politik hari ini dengan kadar yang agak deras KJ. Agak deras. Mungkin tak ramai yang tahu, tapi beliau pernah bertanding pada tahun 2008. Ya. Dalam pilihan raya pada 2008 tak berjaya pada waktu itu. Yes. Kemudian dia rehat. 2013 dia tak bertanding. Dan dia melaksanakan kerja lain. Saya tak nak sebut sekarang, kalau sebut orang dah tahu. Dia buat kerja lain untuk 5 tahun antara 2013 sampai 2018. 2018 dia bertanding, dia jadi adun, berjaya. Ya. Tapi dia tak jadi pengurusi parti dia dekat negeri tu. 2020 tiba-tiba jadi menteri besar. Ya. Dan dia dinobatkan sebagai MVP pertama Keluar Sekejap. Ya. Jadi tak lain tak bukan KJ? Tetamu istimewa Keluar Sekejap pada malam ini tidak lain, tidak bukan, yang amat berhormat Datuk Seri Muhammad Sanusi Makno, Menteri Besar Negeri Kedah Darul Aman. Selamat datang Datuk Seri MB. Terima kasih. Bapak. Terima kasih Syaril. Baik. Baik dah. Baik. Baik dah. Alhamdulillah. Datuk Seri tahu kan mak saya orang Kedah? Tahu. Okey. Tahu. So Datuk Seri, seperti mana saya panggil MB lah, MB, seperti mana yang Syaril dan saya sebutkan tadi, semenjak kita mulakan podcast Keluar Sekejap ni, dan Keluar Sekejap ni podcast yang paling popular di Malaysia sekarang ni, ranking nombor 1. Betul. Bukan kami yang cakap, tapi ranking betul lah. Saya Ranking pun betul. cakap macam tu. Okey. Dan semenjak kita mulakan podcast ini, kita ada segmen khusus iaitu Most Valuable Politician. Setiap minggu, hampir setiap minggu lah kita bagi. Dan pemenang yang pertama adalah MB sendirilah. Terima kasih. Dan ini adalah satu tanda bahawa MB ini adalah major player lah dalam politik tanah air pada waktu ini. Dan bila kita tanya kepada pendengar kita siapa yang mereka nak tampil di studio kita, sebab sebelum ni kita dah ada Ong Kian Meng, kita dah ada Wan Ahmad Faizal, MB yang ketiga lah, tapi yang pertama untuk siri PRN ni hampir semua kata mereka nak MB Sanusi. Jadi terima kasihlah Datuk Seri. Kami pun tahu Datuk Seri sibuk sebab sekarang ni dah gendang perang dah dipalu dan tak lama lagi nak ke medan perang, dan mungkin ini adalah antara interview yang terakhir lah sebelum ke kempen nanti. Ya, terima kasih Datuk Seri ya. So mungkin kita nak start lah dengan soalan, dan soalan ini sebenarnya soalan yang ramai orang minta saya tanya kepada Datuk Seri. Ini style kepimpinan Datuk Seri. Ya, style kepimpinan. Ramai yang tanya, adakah itu style sebenar Sanusi Makno ataupun adakah itu persona, watak yang direka cipta untuk menarik minat orang? Sebab kita tak boleh nafikan, MB telah tangkap imajinasi orang ramai. Ya, kalau kita tanya pemimpin PAS hatta hari tu, waktu majlis, kalau tak silap saya ada satu majlis raya di Selangor, tetamu kehormat adalah MB Kedah untuk PAS dan PN.
So adakah style ni yang agak kasar sikit, yang agak kontroversi sikit, sampai ada yang kata hentikan politik lok-lak. Okey, ini bahasa Kedah lah, yang orang Kedah faham. Adakah ini Sanusi makna ataupun adakah ini ciptaan untuk politik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saudara KJ dan Syaril lah. Terima kasih kerana mengundang ke podcast terpopular di Malaysia ni pada malam ni. Terima kasih. Saya pun tak sangka dapat MVP tu kan. Sebenarnya saya orang Kedah ni, bukan apa benda MVP tu kan. Dr. Tanya tanya apa siapa KJ bagi kat aku ni. Ada apa? tak tahu. Tapi siapa yang kenal saya daripada dulu-dulu pun ni watak saya lah. Dan saya dipesan oleh Tok Guru lah. Masa nak dilantik sebagai MB tu. Kan biasa orang PAS ni pun kenal MB mesti ustaz-ustaz kan orang yang pakai jubah, pakai kepiah. Saya ingat rakyat Malaysia pun berfikiran kalau MB PAS mesti macam Tok Kuni Aziz, macam Ustaz Fazil, macam Ustaz Mat Yaakob. Kemudian tu muncul Datuk Seri Dr. Samsuri. Berlain sikit. Tapi masih hampir dengan watak ulama' tadi tu lah. Saya ni lari terus. Hidup rail lain terus. Saya pun tahu. Tapi saya kata, saya lagu ni lah. Tak kerti nak buat macam orang duk bayang tu. Tok Guru kata, jadi diri sendiri tak payah berlakon. Jadi saya simpulkan, be yourself, be myself. Yang saya buat kerja selama ni pun, watak saya macam ni lah. Kalau siapa yang kenal saya dulu pun, dalam di sekolah ke, di universiti ke, dalam bidang pekerjaan, saya macam ni dah, tak ada berlakon sikit pun. Saya cakap pun macam ni juga. Mungkin Datuk Seri boleh ceritakan be yourself tu, latar belakang Datuk Seri daripada kecil, membesar. Mungkin tak semua orang yang tahu. Mungkin. Kalau boleh simpulkan dalam 2 minit. Kalau dalam masyarakat Arab ni panggil badui lah kot Dia kasak kan Kasak, luar bandar, budaya, cara hidup daripada bukan mainstream. Sebab saya orang kenal pemimpin di Malaysia ni anak bangsawan. Kan? Khairi pun anak Sabedi. Syarif sama. Kan? Orang kenal macam tu. Sabedi nak jadi PM kena anak PM kan. Tapi orang duk kenal pemimpin ni macam tu. Tiba-tiba muncul satu watak daripada hujung kampung tu. Tak tahu siapa pun tak tahu dia. Dan orang mula melihat ada lagi watak-watak lain selain pada watak yang rakyat Malaysia saksikan selama 60-70 tahun ni, ada lagi watak lain. Saya rasa watak tu saya. Jadi dia dapat tumpuan sikit lah. Saya adik-beradik ramai. Latar belakang orang kampung, orang miskin. Jadi saya dibesarkan macam ni lah. Struggle, oppose, anti-establishment sikit dulu-dulu ni pasal tertekan tu. Tertekan di kehidupan, tertekan di sekolah, tertekan di alam pekerjaan. Pasal di USM tu rebel rebel pasal saya pemimpin persatuan pelajar juga. Dan saya minat dengan persatuan-persatuan ni pasal saya nak belajar banyak corak kepimpinan tu. Pada satu masa tu saya pegang 7 persatuan. 7 persatuan. Ada sebagai presiden, ada sebagai Seksyen Agung, ada sebagai JK. Saya pelapis TLDM, saya jadi pegawai merintah. Itu sebab all-rounder ke gila jawatan? Bukan, pasal orang kenal saya kot. Saya suka cakap kan. Orang bagi. Tahu-tahu je semua dah dapat. Tapi MB saya nak balik kepada ni soalan style ni. Sebab saya dah kenal MB lama. Kita kerjasama waktu pandemik, waktu saya jaga vaksin, waktu saya jadi Menteri Kesihatan. Saya pun ada hadir mesyuarat di peringkat federal bersama dengan MB. Saya tahu MB dalam mesyuarat rasmi dan juga dalam in person lah, bila face to face, diplomatik. Tetapi bila naik pentas ceramah tu, galut habis. So kita nak tahu juga bila nampak pentas ceramah tu, pasal apa dah jadi lain pula. Kita boleh express semua kita punya pandangan, pemikiran dalam majlis ceramah. Pasal di pentas meja rasmi, posisi rasmi sebagai MB tu kita kena ada etika dia kan. Pasal ada pegawai, ada politician. Pegawai ni dia kenal menteri-menteri dia, watak dia macam ni, polite, cool. Jadi saya
seboleh-bolehnya tak maulah melanggar semua yang telah dikenali tu. Okey, Jadi betul. saya follow je lah. Ya. Jadi bila keluar tu kita nak express apa yang kita sedang fikir tu di pentas ceramah lah. Jadi maknanya orang kat luar tak patut mengandaikan bahawa apa yang dilihat dalam pentas ceramah itu yang itu juga yang dalam bilik mesyuarat tidaklah dalam soal pentadbiran tu profesional. Orang kata yang cool tu, polite tu, profesional. Kadang-kadang mangkuk ayun pun nak tu. Baru nak kata elok. Saya kerja tak jalan. Baik. Saya kenal ramai pemimpin yang polite, moderate, yang orang kenal sebagai pemimpin, tapi kerja tak buat. Kerja dia tak jalan langsung. Saya kata tu mangkuk ayun. Ya. Dia kan tu standard pemimpin bukan. Baik. Kalau dia kerja dia berjalan, style apa dia buat, dia punya pasal lah kan. Betul. Yang penting kerja berjalan. Kita akan kembali ke strategi dan pendekatan yang agak kontroversi MB. Selain daripada karakter, selain daripada gaya kepimpinan, tetapi isu macam isu Penang ni, nak cerita balik pasal sejarah, kita akan kembali kepada isu tu nanti. Saya nak balik kepada soalan Syaril tadi, background, latar belakang MB. Sebab apa yang disebutkan oleh Syaril tadi, MB antara tahun 2008 hingga 2013, kalau tak silap saya, susu politik kepada Anwar Ustaz Azizan, mantan Menteri Besar Kedah. Lepas tu MB hilang saat daripada mainstream politik lah. Mungkin ada buat sukarelawan di bawah PAS. Selepas itu menang di Januari tahun 2018. MB kalahkan Dad, kawan kita juga. Untuk Mudasik dulu, UMNO. Dan selepas itu bila Mukris jatuh pada tahun 2020, Datuk Seri naik sebagai MB. Nak tanya sikit, macam mana Datuk Seri boleh muncul daripada nowhere? Sebab PAS ni di Kedah dipimpin oleh ulama. Dan malah sekarang ni Ustaz Datuk Ahmad Yahya yang jadi Pesuruhjaya PAS negeri. Tapi Datuk Seri from nowhere tiba-tiba jadi Menteri Besar. And now the main player lah. Kebetulan kot masa pasal yang menang di kalangan adun 16 orang tu, 15 orang tu, saya ada pengalaman sikit dalam tadbiran kerjaan. Jadi saya dilantik ketua pembangkang. Jadi saya, kalau ramai orang tak tahu kot, saya pergi offer Mukris. Saya bukan nak jatuh dia pun. Saya kata Datuk Seri PAS bawa mandat, saya bawa mandat PAS. Datuk Seri beri sokongan kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin. 15 kursi PAS ni sokong Datuk Seri kekal MB. Saya pergi rumah dah. Saya pergi 2 orang. Dia pun tak ada jawapan. Biasalah Datuk Ukris dia tak menjawab serta-merta. Saya tak tahu dia jawab ke tidak. Lepas tu duk tunggu 2-3 hari tak ada jawapan. Lepas tu dia nampak macam tak bersetujulah dengan cadangan kita. Maka berlakulah apa yang berlaku tu. Kemudian mungkin PAS menganggap saya ni lebih berpengalaman dalam sebab saya berkawan dengan pegawai ramai masa saya jadi Sekpol tu. Saya kawan daripada driver kereta, saya bawah-bawahnya sampai tukar makcik, tukar sapu, sampailah MB saya jaga. Jadi semua di Wisma tu semua kawan saya. Di daerah-daerah pun semua saya dah biasa. Jadi mungkinlah itu penilaian yang dibuat oleh PAS. Hang kena di MB. Tapi terfikir tak ni bila menang tahun 2018 akan jadi Menteri Besar? Tak fikir apa, tak fikir. Tak terlintas, mimpi pun tak saya buat kat orang. Mimpi pun tak. Tak ada. Dalam terlintas pun tak ada. So, Syarul? Tak, saya masih nak kalau sikit lagi tentang latar belakang. Selain daripada latar belakang politik, kalau boleh konstan sikit Datuk Seri, sebab saya fikir ramai yang ada macam-macam andaian tentang ahli-ahli politik. Dan Datuk Seri sendiri antara orang yang akan banyak orang buat assumption lah, yang mungkin banyak tersasar. Mungkin kalau sikit lagi Datuk Seri boleh jelaskan apa yang buat Datuk Seri minat pada politik, apa yang buat Datuk Seri rasa nak terbabit dalam kepimpinan dan sebagainya, latar belakang keluarga, background itu saya rasa penting untuk pendengar kita faham. Saya daripada family kampung saya tu 100% PAS. Datuk Seri. Di kampung Sungai Pau nama tu, Tok Wan saya Tok Imam. Pok-pok menekan saya ni semua amilin PAS lah, orang-orang aktivis PAS. Okey. Dalam family saya 13 orang. Yang aktif politik saya seorang je. Lain tu penyokong besar-besar lah. Kemudian kecenderungan kepada kehidupan orang-orang PAS ni, dia suruh mengaji, dia suruh apa, kan saya adalah asas-asas tu. Ada pondok banyak di Sik tu, ada tok guru ramai. Pak saya pun Tok Imam. Datuk Seri tak kekok lah dengan tu. Sana tu tak kekok. Kemudian tu saya pergi USM.
Tahun 1 saya tak ikut usrah lagi. Tahun 2 saya mula ikut usrah. Degree apa MB? Degree apa? Sains sosial. Sains sosial. Sains sosial. Ya. Saya mula ikut usrah PAS dan tamrin-tamrin pengkaderan PAS Ya. kampus lah. Ya. Okey. Itu yang mula. Saya bukan pasal minat sangat. Saya rasa ini kewajipan. Ya. Itu tarbiyah orang PAS untuk kerja-kerja ini kewajipan. Fardu kifayah bagi setengah orang lah. Bagi setengah orang buat dia tak payah kan. Fardu kifayah. Ya. Orang buat aku tak payah. Jadi bagi saya kewajipan. Bila sudah tercebur, kena teruskan lah. Ya. So, ada kawan saya hantar message. Dia kata ni bukan soal latar belakang. Sebab latar belakang kita ni agak berbeza sangat lah. Tapi dari segi keterampilan, dari segi ciri kepimpinan. Dia kata MB Sanusi ni adalah KJ PAS. Oh. Dia sat boleh main badminton dengan Lizzie Jia, sat boleh main rugby, sat duk naik basikal, sat tangga baju lepas main bola. Pakai pakaian seragam ni seorang admiral Laksmana. So Datuk Seri ni memang all-rounder. Mungkin lah kot. Saya boleh buat. Saya kalau dalam sukan, saya ada Decathlon. Decathlon ni 10 event. Oh, boleh buat? Oh. Jadi dalam acara sukan, memang tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun 4, peringkat emas tu 3 ada kat saya. Decathlon. 10 event. That mean all-rounder. Melompat boleh, berlari boleh, merejam boleh. Anak apa lagi? Jadi itu dalam bidang sukan. Dalam kehidupan pun saya rasa Renaissance saya man. boleh buat lah. Ya, Orang putih kata Renaissance Saya man. boleh buat rumah, saya boleh ikat bata, saya boleh tukar kayu. Boleh. Lah pun boleh. Masa 5 tu saya tengok dia pakai baju nombor 1 Laksmana, tentera laut. Masih lagi aktif? Masih. Masih lagi aktif. KJ berhenti. Saya di halau. Itulah sedikit latar belakang. Terima kasih kerana dapat berkongsi latar belakang MB bersama dengan kami di Keluar Sekejap. Kita akan break seketika dan kita akan kembali selepas ini. Selamat kembali ke podcast Keluar Sekejap dengan tetamu khas dan tetamu istimewa kita pada episod kali ini, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Muhammad Sanusi Makno Menteri Besar Negeri Kedah Darul Aman, all-rounder, Renaissance man dan juga ikon bagi Perikatan Nasional buat masa ni. Baik MB, saya nak masuk terus kepada isu hangat lah, isu politik sekarang ni. Okay. Sebab tak lama lagi kita akan berdepan dengan PRN, termasuk di Kedah lah. Kedah, Terengganu, Kelantan, Pulau Pinang, Selangor dan Negeri Sembilan. Ramalan kami di Keluar Sekejap 3-3 maintain. Cuma PN akan mungkin tambah kursi lah di Selangor dan sebagainya. Tapi tak apa, kita bincang tu kemudian. Saya nak mula MB dengan apa yang di Keluar Sekejap kita panggil sebagai perang budaya. Sekarang ini berlaku banyak perbincangan berkenaan dengan 3R ni. Race, religion and royalty. Ataupun kaum, agama dan juga raja-raja. Dan saya antara penganalisis, saya bukan politician sekarang ni, saya penganalisis politik pertama yang menyatakan bahawa istilah gelombang hijau yang digunakan oleh Pakatan Harapan, terutamanya DAP ni, adalah satu strategi untuk memomokkan orang Melayu daripada melihat kepada sokongan untuk diberi kepada Perikatan Nasional dan juga mengaburi mata mereka bahawa sebenarnya orang Melayu bukan Taliban ekstrim, tapi mereka tak puas hati dengan kerajaan atas isu lain, isu ekonomi dan sebagainya. Baru ni Guan Eng telah keluar kenyataan, MB pun tahu, keluar kenyataan yang merujuk kepada kuil-kuil Hindu yang diroboh di Kedah, dan memberi gambaran seolah-olah itu akan berlakulah sekiranya PAS menang di Pulau Pinang. Jadi mungkin Syaril nak tambah sikit sebelum tu, saya nak tahu adakah gelombang hijau ni Taliban daripada PAS yang akan sapu seluruh Malaysia? Syaril? Ya, ini tambahan apa yang KJ gambarkan tu, apa respon PAS lah dan kepimpinan PAS dan Datuk Seri sendiri apabila melihat retorik ini dimainkan oleh lawan-lawan PN dan lawan-lawan PAS. Adakah ia adil
ataupun hanya untuk memomokkan. Contohlah macam apa yang Guan Eng, dia kononnya mengatakan bahawa kalau PN memerintah maka tokong Buddha pun akan dirobohkan. Kemudian dia deny, dia kata tak betul. Yang disebutkan adalah bukan tokong Buddha tapi kuil Hindu. Tapi kita fahamlah maksudnya apa. Tapi poin dia samalah. Kononnya kalau bukan Pakatan Harapan, kalau bukan dia yang memimpin di Pulau Pinang, maka kehidupan golongan bukan Islam di Pulau Pinang itu akan susah, akan hancur. Dan jangan diberi ruang langsung untuk orang lain, terutamanya PAS Perikatan Nasional memimpin. Jadi apa respon pemimpin PAS bila dikatakan begitu? KJ dan Syarif, saya ingat semua rakyat Malaysia pun tahu bahawa ucapan-ucapan ni ucapan tidak benar. Dia ni ada, saya rasa macam ada sakit tahu depa ni, ada denial syndrome ke apa. Semua orang buat ni semua mengancam depa, ni tak boleh, ni tak boleh. Aku buat tak apa, hangpa jangan, macam tu kan. 3A ni pun saya rasa dimomokkan untuk tidak dicakapkan dalam politik sekarang ni kerana mereka tak ada apa yang nak dicakapkan tentang hal itu. Dan kalau kita yang cakap, dia beli kelebihan dalam politik kepada Bersatu. Bersatu PAS ni semua Melayu. Kita tak cakap Melayu, nak cakap apa? Parti-parti politik di Malaysia ditubuh berasaskan kaum. MIC berasaskan kaum India, MCA Cina, DAP Cina. Tapi DAP multiracial. Dia kata tu semua wayang je. Jangan percaya tu. PAS Melayu, Islam. Jadi kalau asas kepada penubuhan kita tak boleh cakap. Yang kita nak cakap pasal apa? Jadi saya rasa ni semua dia nak ikat kaki dan tangan kita, jom fight. Tapi kaki hang tangan aku ikat. Pasal ini tak adil. Kalau tak boleh cakap pasal 3R. 3R ni ada dalam rukun negara. Yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Tu agama. Cuma saya kata mungkin benda-benda yang sensitif. Kalau you cakap pasal agama, you jangan kecam agama lain. Itu tak boleh. Itu saya setuju. Itu 3R yang tak patut diucapkan oleh sesiapa pun. Macam Guan Eng kata. Kalau PAS menang, kalau dia menang, agama lain akan terancam. Itu tak boleh cakap. Tapi bagi PN, bagi PAS, kita tak pernah kata macam tu. Even di Kelantan, kita merintah 33 tahun dah. Patung Buddha tidur, patung Buddha berdiri. Masih berdiri di sana. Masih kukuh. Di Kedah sendiri dan 3 tahun ni, saya ingat Wat Siam Buddha. Di Kedah lebih daripada 10. Di kampung saya, dalam Jeneri, Kampung Kalai, Buddha duduk. Itu yang terbesar saya rasa. Tak ada siapa ganggu. Saya pun pergi, ada event-event songkran ke apa, kita pergi. Semua gambaran yang diberi oleh DAP ni adalah gambaran untuk menampakkan kita ekstrim. Termasuklah label gelombang hijau. Gelombang hijau ni nak hijau PAS. Nak bawa Islam. Ni nak menakutkan orang pengundi bukan Islam kepada PAS, kepada PN, kepada Islam. Tu Tok Guru tulis Islamofobia. Islamofobia ni sedang ditiupkan di negara kita ni. Sedang merosakkan semua struktur-struktur atas negara. Ni DAP punya kerja. Pasal dia rasa terancam. Kalau dia buat semua boleh, orang lain buat tak boleh. Saya rasa ni penyakit lah. Kalau boleh sikit Datuk Seri, bukankah itu mungkin kegagalan, kalau saya tanya, provok sikit lah Datuk Seri, kegagalan PAS untuk membawa political Islam yang boleh diterima dan dipahami oleh semua, sehingga kan begitu mudah lawan PAS, terutamanya DAP, membuatkan ungkapan gelombang hijau ni, macam Datuk Seri sebut, hijau ni PAS, hijau ni warna Islam lah kalau dia nak disimplify begitu kan. Tapi maksudnya, kalaulah political Islam yang dibawa oleh PAS bertahun-tahun, berdekat-dekat ini berjaya dan dipahami, gelombang Islam ni takkan jadi label yang mengancam. Islam ni Tuhan bagi jadi, sunnahnya tak pernah begitu. Kalaulah akidah Islam ni boleh diterima, Nabi tak kena perang, Nabi tak kena hijrah. Seluruh Nabi-Nabi yang membawa risalah Islam ni semua suffer, derita, berjuang. Kalaulah Islam ni Tuhan turun, boleh diterima oleh musuh Islam. Tak, saya rasa maksud Syaril bukan agama itu diterima dari sudut akidahnya, tetapi bagi non-Muslim di Malaysia, kenapa masih lagi terlalu mudah dimomokkan? Kenapa senang sangat untuk meletakkan stereotip PAS sebagai ekstrim Taliban yang kalau menang nanti akan tutup segala-galanya kepada non-Muslim? Saya rasa ramai dah tokoh-tokoh dalam PAS ni telah membawa imej yang bertentangan dengan momokkan itu. Tapi sentiasa digambarkan sebaliknya lah. Saya ni baru ni orang tuduh kata tak ada tarbiyah PAS langsung. Saya ingat Menteri Dalam Negeri kata Sanusi itu buka aliran PAS. Kata muncul daripada mana. Jadi bila kita berlain sikit pada apa yang mereka momokkan.
Maka sebenarnya nak kotakkan kita ni. Nak kotak. Okey. Oh. Saya nak sambut dan juga nak cabar sikitlah MB. Kita mula dengan benda-benda yang agak bukan remeh tapi benda yang mudah sikit dulu. Lepas tu kita pergi kepada isu doktrin. Okey, kita ambil benda yang simple lah. Contoh, baru ni ada kes di Kota Baru. Seorang yang duk jaga kedai dia, dia kena saman sebab dia pakai seluar pendek. So itu bagi gambaran gambaran awal bahawa pas ni memang gitulah, kalau pakai seluar pendek dalam rumah pun akan kena saman. Contoh itu satu. Yang kedua, perdebatan di parlimen, duk cakap pasal ni uniform jururawat. Sebagai contoh, padahal benda-benda lain pun boleh disentuh sebab hari tu cakap pasal reformasi sistem kesihatan, tapi hak tu yang disentuh. Yang paling favourite di kalangan orang muda lah konsert lah. Setiap kali konsert PAS mesti bantah. So kita tak boleh lari daripada tanggapan image. Ini benda-benda yang simple dulu, bahawa PAS memang akan mengubah gaya hidup rakyat Malaysia. Saya rasa tak pun bila saya jadi Menteri Pusat Kedah, saya boleh masuk dalam semua keadaan. Saya menyanyi tau KJ. Dengar tak saya nyanyi? Ada. Tapi ayat mana? Saya menyanyi macam-macam lah. Benda-benda yang dibolehkan. Selagi aku tak langgar syarak, aku boleh buat lah. Kalau aku ada langgar syarak, apa abang kat aku? Saya beritahu ustaz-ustaz PAS lah. Selagi tak langgar syarak, kita boleh buat lah kan. Jadi saya rasa itulah pedoman kita pun. Selagi batas syarak tidak membataskan, kita tak cross the line. Itu bagi kita sebagai orang Muslim. Tapi orang non-Muslim yang kes pakai seluar pendek tadi, itu pasal dia ada undang-undang kecil PBT kan. Masa buat undang-undang kecil PBT, orang tak bantah. Masa tindakan diambil, sengaja dibesar-besarkan untuk menggambarkan bahawa PAS ni ekstrim. Masa dia disaman, seluar pendek dia duduk bawah baju tau. Macam tak pakai seluar. Itu orang tak habaq. Masa dia tunjukkan kertas saman, dia pakai seluar pendek yang panjang sikit. Jadi benda-benda itu, dan dia pun pergi bayar saman dah pun. RM50 ya, bukan yang mahal. Tapi yalah, sebab dia mematuhi undang-undang. Tak boleh mengawal moral, tak boleh mengawal etik orang apa semua kan. Itu memang menjadi perjuangan DAP. Agama tak boleh kawal orang. Dia nak jadikan kehidupan kita ni terpisah daripada agama. Jadi walaupun orang itu bukan Muslim, tapi dah undang-undang kata macam tu, dia tak dipakai terlalu menjolok mata. Saya rasa dia kena sama lah. Lepas tu ada orang nak jadi hero. Menteri KPKT nak jadi hero. Dia suruh tarik balik. Dia kata rule of law, ikut undang-undang. Tapi main kes macam tu, dia suruh tarik balik. Hang jadi menteri apa? Nak menegakkan undang-undang kah? Hang nak menegakkan fahaman hang sendiri? Saya rasa ni statement-statement yang bahaya daripada seorang menteri. Kalau kena kat hang suruh batal. Kalau kena kat orang lain tak apa. Tapi ada juga yang kata undang-undang kecil ni, undang-undang municipal ni lah, patut ada budi bicara sikit lah. Kalau benda tu tak ganggu kita, tak menjolokkan mata di tempat khalayak semua, saya rasa itu yang menimbulkan keresahan. Saya rasa peluang untuk tidak diberi kepada penguatkuasa itu untuk menjelaskan apakah situasi sebenar suatu saman itu dikeluarkan. Yang di-highlightkan ialah kerana pakai seluar pendek ya kena saman kan. Kita tak pernah tanya penguatkuasa siapa hang saman keadaan dia pada masa itu. Kita tak bagi dia peluang. Saya rasa tak fair lah kalau kita dengar sebelah pihak saja. Syaril, sebelum pergi kepada isu saya pun tak tahu sangat cerita tu kan. Kita tak ada di sana. Kita pergi kepada Kedah pula sebab dia pengalaman. Contoh kedai judi. Nak explain sikit pasal tu. And then saya bagi contoh lah penjualan arak di Langkawi. Langkawi ni pusat pelancongan. Pusat pelancongan. Kalau diharamkan begitu, mungkin akan menjejaskan destinasi Langkawi sebagai pusat pelancongan. Kalau tak benarkan langsung, maksudnya mungkin boleh dibenarkan untuk non-Muslim di tempat-tempat tertentu. Sebab kita tahu, MB pun tahu, pernah pergi Phuket dan sebagainya. Bukan kita nak jadi Phuket, tapi takkanlah benda yang biasa kepada non-Muslim pun kita nak menghalang. Saya rasa isu pengharaman jualan arak di Langkawi belum timbul lagi. Sebab ramai ni pun orang nak tengok tunggal langgar, tengok tu masih dijual di kedai yang ada free duty. Restoran yang dapat lesen pada MOF boleh jual. Dan dia minum lah dalam tu kan. Yang kita bimbang ni, dia dijual di kedai yang tak ada lesen dan bebas dibeli oleh siapa saja. Itu membimbangkan. Itu semua orang komplain. Jadi siapa yang nak minum apa beli kan, pergi minum. Tak ada siapa larang kan. Tapi kalau hang Muslim tak boleh lah.
Kalau pelancong, pi minum. Okey. Saya rasa tarikan ke Langkawi bukan pasal itu. Oh, Tarikan ke sudah Langkawi, pasti. yes. Sudah pasti Tarikan tidak. ke Langkawi ni pasal alam Pelbagai. sekitar. Ya. Ya. Bukan itu satu-satunya. Lah ni rokok tarik balik free duty. Ya. Rokok ni Langkawi dengan ni sama orang Ayat tu komplain. saya setuju. Tak ada siapa komplain. Sigar semua tak ada siapa komplain. Ya. Arak di Langkawi pun belum jadi isu. Hanya boleh dibeli di kedai yang ada lesen free duty oleh MOF. Siapa nak pergi beli. Muslim tak biarlah kan. No? Saya tertarik sikit Datuk Seri apa yang Datuk Seri sebut seminit 2 minit tadi tentang dakwaan Datuk Seri lah bahawa ada parti macam DAP ni dia nak pisahkan agama daripada kehidupan, daripada pentadbiran. Mungkin satu komen saya untuk respon Datuk Seri ialah ada kalanya PAS dia 50-50 pandangan saya lah. Kalau PAS nak mengatakan bahawa inilah falsafah politik kami dan politik kami adalah Islam dan syariat Islam akan ditegakkan melalui perundangan sekian. Kalau you sokong, undilah. Kalau you tak sokong, tak apa. Saya rasa benda itu mungkin akan mendapat pengiktirafan dan penghormatan berbanding kadang-kadang taktik dan kaedah PAS yang kata, oh jangan risau, kita tak macam tu. Tapi actually macam tu. Sebab contoh yang diberikan tadi, soal saman di Kelantan, soal beberapa isu yang dibangkitkan yang memberi gambaran bahawa kalau PAS ada kuasa, dia memang akan mengubah gaya hidup sebahagian rakyat Malaysia. Dia akan mengubah. Dan mungkin tiba masanya untuk seorang pemimpin PAS berani cakap, yes, kita akan ubah you punya gaya hidup. Dan at least open apa sebenarnya you nak bawa dalam politik. Berbanding sekarang untuk sedikit kadang saya tengok ada percubaan daripada PAS untuk tunjukkan, oh inilah barisan profesional PAS. Maknanya PAS ni bukan hanya ulama. Seolah-olah ulama tu negatif pula. So saya rasa kadang-kadang kalau sekejap kita punya favourite phrase KJ ialah own yourself, be yourself. Kalau itu adalah apa yang PAS nak bawa, saya rasa kena jelaskan pada rakyat dan pengundi daripada berbanding sekarang ni macam yes and no. Yeah. Jadi itu pandangan saya, tak tahu kalau Datuk Seri nak respon. Saya tu Islam ni dia fleksibel, dia sesuai dengan seluruh dunia. Ada hujah bahawa hukum Islam hanya terkenal pada orang Islam saja. Ada hujah ahli-ahli fuqaha, dia merangkumi semua orang. Jadi pandangan mana yang kita nak pakai di Malaysia itu terpulang kepada bila sampai masa untuk dilaksanakan. Saya rasa untuk perkara common macam pakai terlalu seksi apa semua tu, saya ingat semua orang tak kurang selesa ataupun memang kau tengok orang ada orang yang terlebih selesa tu kau tu kaki kodeng kan tau. Dia selesa lah. Dia kaki kodeng duk tunggu ya siapa pakai lepak paha putih kebu kan. Tapi bagi moral yang baik untuk kita orang di timur, benda tu tak betul. Jadi benda-benda basic macam tu mungkin menakluki semua orang. Tapi benda-benda yang macam hukum hudud lah contohnya, dia tidak menakluki orang bukan Islam. Itu ada yang tetap. Jadi momokkan orang bahawa PAS ni ada ulama, ada profesional, itu pun tak betul. Yang mengkelaskan tu bukan orang PAS, itu orang di luar PAS. PAS ni ada profesional, ada ulama, ada apa. Kemudian tujuannya untuk melaga-lagakan 2 kumpulan tu. Dalam PAS kita tak ada beza apa. Saya dengan ustaz-ustaz saya jadi pusat rujukan. Ya. Benda yang saya tak tahu berkenaan agama, saya kena tanya mereka. Okey. Benda yang mereka tak tahu dalam bidang-bidang yang bukan bidang mereka, mereka tanya kita. So nak tanya sikit ni point tadi tu. Pasal apa Senator Datuk Ustaz Ahmad Yahya yang Suruhanjaya PAS bukannya MB? Sekarang ni Datuk Ahmad Yahya ahli parlimen bos. Menang dengan Mahfuz Ahmad 31,000. Ya, tapi Datuk adalah MB. Masa tu dia tak menang. Kenapa tak ambil alih? Sebab MB bukan ustaz. Bukan, saya tak mau. Oh, okey. Saya tak mau. Saya menolak. Kena clarify benda tu. Oh, saya tak mau. Okey. Saya menolak sekeras-kerasnya. Bukan sebab ada ranking. Bukan sebab PAS Kedah tak boleh terima seorang non-ustaz jadi Suruhanjaya. Pasal saya tak boleh terima saya jadi ketua. Untuk masyarakat Kedah, terutamanya ahli-ahli PAS yang pelbagai latar belakang, Tok Guru pondok ramai. Dia kena ada Tok Guru juga. Kena ada Tok Guru juga. Kalau saya cakap, mungkin payah orang nak terima. Ahli PAS lah. So ada beza lah Tok Guru dengan ni ustaz dengan profesional dengan di PAS ni. Beza dari situ ada. Ya. Tapi dari dua-dua ni bertembung tak ada. Itu momokkan saja, tak bertembung. Saya dengan Ustaz Mat Yahya ni bila pun saya nak suruh duduk di depan, saya akan jadi follower. Pasal saya tahu dia lebih baik pada saya. Sama dengan orang lain pun, ketua kita patut lebih baik pada kita. Ya. Dan orang pun nampak macam tu kan. Saya dengan Ustaz Mat Yahya, tentu Ustaz Mat Yahya lebih baik. Ya.
Mungkin cuma dalam bidang-bidang pentadbiran, dalam pemerintahan, dalam politik, Datuk ke depan. dia ada benda lain daripada itu lagi. Okey. Yang dia tak boleh ke depan. Saya kena orang macam saya. Dia tak kasar. Kadang-kadang dalam politik di Kedah ni orang dia kasar-kasar. Pemimpin dia pun kena kasar-kasar juga. Ada bidang-bidang tertentu yang dia tak boleh. Jadi saya kena ke depan lah. Orang Kedah ni halus juga. Bukan semua kasar. Adalah juga. Adalah juga. Okey. Bagi jadi kerja kena bulldoze. MB, kita nak pergi kepada yang serius ni sikit. Tadi kita sebut dan saya setuju, Syaril, kena tanya Syaril lah. Saya setuju, green wave, gelombang hijau ni memokkan. Mungkin ada benda yang kita tak setuju sepenuhnya, macam kita cakap tadi tentang undang-undang kecil dan sebagainya. Tak apalah, itu kita ketepikan sikit. Tapi kita nak pergi kepada isu yang berat sikit lah. Ini ideologi PAS, ya. Ramai yang kata PAS tunggang agama. Maksudnya kalau DAP menggunakan 3R untuk memomokkan orang non-Muslim, PAS pun buat yang sama untuk memomokkan Muslim dan untuk memecah belahkan Muslim dengan non-Muslim. Sebagai contoh, ya, saya ambil tulisan daripada Tuan Guru Haji Hadi, Presiden PAS, Tan Sri, yang mana saya juga hormat beliau, tapi beliau sebut dalam tulisan yang terkini antara lain, Melayu yang berada dalam PH lebih kepada matlamat hendak menguasai politik. Sikap yang sama dengan DAP bagi memegang jawatan tanpa memandang jauh ke hadapan dan berwawasan akhirat. Sehingga mereka maksudnya Melayu yang ada dalam PH, sanggup berwalak kepada orang bukan Islam yang diharamkan oleh Allah, dan dia rujuk kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala yang kata sebutlah. Ini agak dilihat sebagai agak ekstrim. Yang maknanya siapa saja yang bekerjasama dengan DAP, dan kena ingat MB, satu ketika dahulu PAS pernah kerjasama dengan DAP, dikata walak dengan mereka dan ini diharamkan oleh Islam. So bagi saya bila baca statement macam ni, dia nampak sama ataupun mungkin lebih teruk kesan dia daripada momokkan daripada DAP. Dan akan dah disiasat, saya ingat disiasat oleh pihak berkuasa. Saya macam ni KJ Syaril, ya. Selama mana Tok Guru ada sandaran syarak, ada sandaran hadis, ada sandaran Quran, ada sandaran ijma', qiyas, dia benar. Dan pendapat itu mesti dipertahankan. Begitu je? Ya. Selama dia tidak melanggar syarak, keputusan dia dah benar. Saya rasa itu salah prinsip hidup kita. Sumber hukum kita ni apa? Quran, hadis, ijma', qiyas. Ya, betul. Selagi Tok Guru bersandar kepada Quran, dia ada alasan dia. Ya. Berwalak kepada orang kafir itu, mengambil mereka sebagai pemimpin yang dipercayai sepenuhnya. Kalau dulu PAS bekerjasama dengan DAP, bukan berwalak dengan DAP? Bukan. Kerjasama tu ada syarat dia. Sama juga Zahid kata ada syarat sekarang. Percaya Zahid. Saya dengar tak percaya Zahid. Boleh tanggung. Selagi dia kenal dengan syarat. Tok Guru ni dia master dia siasat syar'iyah. Tahu. Tapi Datuk Sri, jadi saya rasa orang yang tak tahu kena merujuk pada orang tahu. Kalau kita tak tahu, lepas tu kita buat macam tahu. Jadi kita ulas. Tapi kalau langsung tak boleh nak soalkan. Ini bukan soal syarak, MB. Ini siasah, ini politik. Ya. Dan beliau buat tafsiran berdasarkan kepada keadaan siasah. Berdasarkan ilmu dia lah. Yalah, so dia tak rasa Tok Guru menulis dengan tapi perasaan ilmu apa motif. yang dia ada, Datuk Sri, yang boleh mengatakan dia tahu siapa yang bekerjasama dengan DAP sekarang berwalakkan DAP? Saya rasa Syaril kalau cek buku-buku Tok Guru lebih 140 kitab. Memang betul. Itu tak dinafikan. Itu saya kata dia ada ilmu. Tapi nak tahu macam mana dia tahu yang bekerjasama dengan DAP ni berwalak dengan DAP ataupun bekerjasama dengan syarat. Itu soalan sekarang. Walak ni benda yang subjektif. Tak nampak ketua macam telefon ni walak ke tak kan? Tak nampak. Dia sangat subjektif. Selagi hang patuh sampai semua benda hak dia suruh semua hang buat. Itu walak. Ini apa kehendak DAP, semua follow. Ini yang dipertikaikan sebab mereka akan kata not everything yang DAP minta kita setuju. So bila hampa kata walak macam tu dan diharamkan, itu yang datangnya memomokkan. Mengambil DAP sebagai pemimpin yang dipercayai. Saya kata walak ni kena ustaz-ustaz lah terjemahkan. Saya pun bukan bidang tu, tapi sekat yang saya faham memang kerjasama yang ada sekarang ni ialah berwalak DAP.
Tapi Datuk Seri nampak tak kenapa bagi orang yang bukan orang PAS Ya. susah nak nampak perbezaan ni? Sebab PAS pun pernah bekerjasama dengan DAP. Tolak ke tepi Zahid Kerjasama PAS dengan DAP tu bersyarat. Sama juga sekarang dia Buat yang sign tidak menghalang hasrat PAS untuk melaksanakan negara Islam. Dia ada sign, ada agreement. Ya. Ada agreement. Sama juga. Okey, tolak ke tepi Zahid lah. Sebab ni kami berdua tak percaya kat dia, tapi tolak ke tepi dia. Memang hari ni pun sign antara UMNO, antara PH bahawa ada asas perlembagaan Islam sebagai agama persekutuan, kedudukan rasmi Bumiputra, bahasa kebangsaan, bahasa Melayu, raja-raja Melayu dan sebagainya tidak akan dicabar oleh DAP. So macam mana nak kata kita walak dengan DAP? Sebab DAP dah bagi concession dah. Sign di mana saya pun tak tahu lepas sign bila, saya tak nampak kandungannya, saya tak tahu. Mungkin lepas habak dia sign kan. Itu benda-benda yang di luar pengetahuan saya tak boleh nak komen KJ. Tapi selama kita bekerja dengan DAP pada 2002 bila DAP kata langkah mayat saya dulu untuk melaksanakan Islam, kita BA putih, DAP keluar, no problem. Masa tu saya tak pasti dia tahu. Bukan zaman Tok Jadi. DAP keluar pada barisan alternatif. Lepas tu dia terima balik perjuangan kita. Masuk Pakatan Rakyat. Kita prinsip kita tak pernah goyang, tak pernah digadaikan untuk bekerjasama dengan dia. Kalau you tak boleh terima dasar kita, you out. Kita pecah dengan DAP balik pasal dasar, pasal walak tadi itulah. Kita tak boleh berwalak kepala DAP. Sampai hang ganggu kami punya perjuangan dasar perkara asas ni. So kalau DAP setuju semula macam barisan alternatif, dia setuju dengan dia ada perjanjian dengan PAS, boleh kerjasama dengan DAP? Boleh. Kita ambil sirah-sirah Nabi yang bekerjasama dengan zaman sebelum kenabian, selepas kenabian, lepas Hudaybiyah, lepas Piagam Madinah. Semua ada rujukannya, tindakan-tindakan yang PAS ni. Kalau tidak kepada hadis Quran, ada sirah, ada fiqhnya. Semua tu ada rujukan. Sudah saya kata kalau bukan bidang saya pun tak mau cakap. Tapi nak tutup cerita ni, maknanya kerjasama yang wujud sekarang ni antara pemimpin Melayu di dalam kerajaan perpaduan, Anwar, Zahid dan lain-lain, tak cukup syaratnya untuk ia tidak dirujuk sebagai walak. Ya, tak cukup. Tapi susah tu sendiri orang nak terima tu. Sebab itu ni kata susah nak terima apa yang... Tapi lambat laun orang akan faham. Itu perjuangan untuk diperjelaskan kepada orang ramai. Apakah syarat-syarat untuk mengadakan kerjasama dengan parti yang melentang Islam macam ni, yang tidak bersetuju dengan perkara-perkara asas, yang kata negara ni, Malaysia ni sebuah negara sekular, dicatat dalam perlembagaan dia, yang tidak bersetuju dengan pelaksanaan Islam mengawal kehidupan etika moral rakyat. Tapi misalnya Tok Sri sebut tentang sekular ni last Tok Sri. Apa ni? Tak lah, saya ada last. Tadi Perdana Menteri BMX sendiri keluarkan satu statement. Dia kata nak kata negara Malaysia ni sekular ni tak betul. So dia menolak konsep negara sekular. Itu satu bukti. Kalau nak katakan bukti lah. Kita masih kata Malaysia ni negara Islam kerana tafsiran agama Islam agama rasmi itulah hanya tafsirannya macam mana nak ditafsirkan lah. Ya. Tapi PM sendiri yang buat kenyataan hari ni, dia tolak bahawa Malaysia bukan negara sekular. Iaitu menjelang pilihan raya. Alah, takkan tak faham orang politik dua-dua ni. Aduh. Jawapan buat kita kalut Okey, sebelum kita pergi ke break, saya nak round off cerita ni lah. Daripada macam-macam isu MB sekarang ni, macam-macam isu sekarang ni, nak menang pilihan raya ni, macam-macam you all boleh main. Ringgit paling corot di Asia Tenggara, bursa saham Malaysia paling buruk di Asia Tenggara ni, ekonomi tak ada hala tuju dan sebagainya. Ini semua isu yang orang faham. So kenapa nak kena tunggang agama, isu agama? Kenapa tak duk cakap pasal isu ekonomi, isu rakyat, isu kebajikan, isu ringgit, isu kos sara hidup? Lagi senang nak menang dengan isu. Satu, PAS ni selain daripada masuk politik, dia juga adalah parti tarbiyah, mendidik orang. Selagi orang tak faham politik Islam, dia bergantung pada hak dunia ni lah. Ringgit, darah ekonomi, darah hidup, bla bla bla. Hak tu semua bila mati semua habis lah. Tutup sekat mati. Hak kita nak bawa ni lepas pada mati lagi. Dalam kubur ada soalan, pi mahsyar ada soalan dan timbangan, lalu sirat ada soalan, masuk syurga masuk neraka. PAS pergi jauh. Sebab tu nak banding PAS, nak baca PAS daripada pemahaman politik syar'i dengan KJ tak sampai. Ampun dah pandai dah ni. Sorry tu saya soalan-soalan buat tadi tu.
pasal macam nak judge PAS daripada pemikiran politik contemporary. PAS keluar pada itu. Okay. Bukan PAS melangkaui duniawi. beyond tu. Beyond. Melangkaui kehidupan atas dunia. PAS bawa orang masuk dalam, bagaimana menjawab soalan dalam kubur, bagaimana menjawab soalan di mahsyar, semua dalam tindakan politik ni, benda-benda tu akan ditanya dalam kubur. Tanya marah buka kan, siapa nabi kamu, siapa imam kamu, siapa apa ikutan kamu, semua tanya. Di masa esok tanya lagi. Ya. KJ? Ya. Jadi ni nak jah dengan pemahaman politik UMNO, Bersatu, DAP. Inilah politik yang kami faham, yang diajar di kuliah. Siapa dapat apa, bila dan bagaimana politik. Jadi PAS tak. PAS ni menguruskan kehidupan umat manusia, dunia dan akhirat. Tu politik. Baik, kami Syaril dan KJ yang berduniawi ini akan kembali selepas. Minta maaf lah. Kembali kita ke episod istimewa Keluar Sekejap bersama dengan tetamu khas Yang Amat Berhormat Menteri Besar Kedah, MB Sanusi, Datuk Seri. Tadi kita cakap tentang ideologi, tentang cara pembawakan politik PAS dan sebagainya. Tapi nak masuk balik ke duniawi ni, soal pilihan raya negeri yang hampir tiba, dan juga kerjasama PAS bersama dengan Bersatu dalam Perikatan Nasional secara umumnya lah, bukan hanya PRN. Soalan pertama saya mudah je, Tok Seri. Siapa abang, siapa adik? Saya rasa yang tua lah abang kan. Oh, ya. Yang tua lah abang. PAS tahun 51, Bersatu dengan UMNO. Jadi adik-adik lah. Kalau soalannya bermaksud macam itu. Tapi dalam pakatan PN ni, we are equal partner. Tak ada abang, tak ada adik lah. You menang di situ, you bertanding di situ, you kuat di situ, you bertanding di situ. Jadi tapi macam saya nak tanya follow up lah kepada soalan tersebut. PAS lebih banyak bilangan di parlimen. Tetapi ketua pembangkang daripada Bersatu, Datuk Seri Hamzah Zainuddin, dan leader Perikatan Nasional adalah Tan Sri Mahyudin. So kalau MB kata kalau siapa yang lebih jadi ketua, sifir tu di peringkat pusat tak pakai. Saya maksudkan tadi tu kerusi bertanding kan. Kalau you menang di situ, you bertanding lah di situ. Pernah menang di situ. Kalau you ada jentera yang kuat, you bertanding. Itu perundingan yang dibuat dalam PN lah. We are fair lah. Untuk peringkat yang KJ tanya pasal ketua pembangkang mas-mas tu, ada satu pemikiran kalau PAS yang lead, momokkan yang disebut-sebutkan tadi tu akan digemar-gemburkan. Itu kita nak elak benda tu. Kalau mudarat dia lebih besar pada manfaat, kita tolak mudarat tu. So Datuk Seri akui bahawa momokkan yang duniawi macam kami ni duk cakap tu ada valid dia lah. Orang cakap. Saya sedar. PAS sedar orang cakap. Jadi lebih baik elak daripada orang buat dosa free ni. Jawapan. Masih dalam masih duk cakap pasal ni PN ni, ya. Okeylah, kita terima bahawa equal partner dengan Bersatu di peringkat federal. Ada strategi dia kenapa Tan Sri Mahyudin dan Hamzah ditolak untuk menjadi ketua pembangkang dan juga pengurusi PN. Tapi nak tanya sikit pasal ni non-Malay, non-Muslim vote. Sebab nak menang di peringkat federal ni. Macam mana pun Tok Sri kena ada Datuk Sri pun tahu. This is the reality of politics. Exactly. Dan PN sekarang ni, minta maaf cakap lah, gerakan ni tak bergerak sangat lah. Memang saya ada banyak kawan dalam gerakan, tapi dari segi pilihan orang Cina jauh sangat lah gerakan ni buat masa ni. So apa sebenarnya strategi PN nak menang non-Malay vote ni? Strategi yang khusus saya tak boleh cerita lah kan. Tak apalah. Pasal strategi. Bagi bayangan lah. PN masih membawa politik yang harmoni lah. Saya rasa kalau di Malaysia ni lah, kalau kita tidak terpengaruh dengan politik ekstrim, menakutkan orang bukan Islam kepada Islam, kepada tokoh-tokoh Islam yang dimaparkan sebagai ekstrim semua ni, orang Cina, orang India boleh sokong PN, tak ada masalah apa. Tak perlu kepada dia tunggu Cina pun dia nak pangkah kan. Itulah saya kata, itulah latar belakang politik Malaysia.
Kalau calon Melayu kena pergi cari undi Melayu. Kalau calon nak menang undi Cina kena pergi calon Cina. Saya rasa itulah pembahagian kaum pembahagian politik berdasarkan kaum di Malaysia. Kita tak boleh elak benda tu. Tapi daripada tak bagi kita cakap pula. Saya rasa orang berlebih percaya kepada orang Melayu Islam yang baik. Yang tak menimbulkan apa-apa kontroversi, tidak zalim, tidak menekan, tidak apa. Saya rasa kita offer benda-benda itu. Datuk Seri berani sebut dalam Keluar Sekejap bahawa sekiranya PAS dan Perikatan Nasional berkuasa total, bukan macam dulu di peringkat federal, tidak akan mengubah gaya hidup orang bukan Melayu? Tak. Tidak akan ubah. Apa yang dibenarkan oleh agama dia jalankan. Apa yang dibenarkan oleh budaya dia. Tapi jangan menyalahgunakan budaya. Dia kata judi itu budaya orang Cina. Saya tolak benda tu. Sebab tu di Kedah tutup. Kita tutup. Betul. Bukan budaya orang Cina pun. Jadi DAP je guna. Diterima oleh orang Cina di Kedah? Diterima. Menghalang hak bukan Islam. Tutup ni. Menghalang kebudayaan. Saya kata dah. Ini bukan cara hidup you. Ini bukan budaya you. You jangan salah gunakan istilah-istilah ni semua. Dan orang terima. Tak ada masalah apa pun. Tapi berbalik pada soalan asal tadi, KJ 1 minit 2 minit tadi, iaitu bagaimana PN nak dapat sokongan bukan Melayu. Betul, saya sokong pada Datuk Seri kata patutnya lah, saya segi teorinya, kalau seseorang tu nampak indahnya kepimpinan Melayu Islam, maka tak ada masalah dia Melayu dia betul. Tapi realitinya berbeza. Tapi mungkin realitinya berbeza pun ada salah dan tanggungjawab daripada PAS. Contoh apabila Tuan Guru Haji Adi, saya tahu kita dah MB dah cuba pertahankan, tapi saya nak ungkit lagi. Contoh dia kata bahawa yang banyak buat rasuah ataupun masalah rasuah ni kebanyakannya datang daripada non-Muslim. Statement-statement macam tu MB, macam mana nak harap sokongan bukan Melayu bila tengok benda macam tu? Saya pegang sama dengan Tok Go. Selagi saya benar, saya cakap. Pergi tengok rekod orang yang ditangkap atas kesalahan rasuah, memberi dan menerima. Lebih ramai orang non-Muslim. Itu benar, itu fact. Saya tak tahu itu fact atau tidak, Datuk Seri, tapi point ni ada syariah, ada fact. Apa keperluan untuk berkata begitu? Apa keperluan untuk disebut sebab pada ketika kenyataan itu dikeluarkan, DAP memainkan pemimpin Melayu ni rasuah. Ni semua ni pemimpin Melayu ni tak boleh dipercayai. Lebih baik orang Islam, orang bukan Islam yang baik daripada pemimpin Islam yang tak baik, kena mengamalkan rasuah. Bila kita tengok fact balik, rupanya yang banyak ditangkap orang bukan Islam. Saya kata benda-benda itu perlu dibetulkan. Kita jangan terima semua hak mereka cakap tu tak betul. Well, penonton perlu fact check benda tu sama ada betul ke tidak, tapi itu asal itu penjelasan yang diberi oleh Datuk Seri dan Datuk Seri. Okeylah, kita tolak tepi contoh itu, tapi ataupun valid atau tak valid apa statement itu. Cuma Datuk Seri nampak tak bagaimana statement-statement begitu menyusahkan Perikatan Nasional untuk dapat undi bukan Melayu? Ya, saya rasa statement tu dibuat untuk membetulkan naratif bahawa naratif yang bahaya tau. Lebih baik memilih orang bukan Islam yang baik, yang tidak rasuah, daripada memilih kepimpinan Islam, Melayu Islam yang rasuah. Itu sweep statement yang sangat dia berbahaya. Macam Tony Pua lah baru ni dia dalam ceramah dia kata jangan pilih parti rasuah Melayu macam UMNO dan Bersatu. Seolah-olah semua orang Melayu ni rasuah. Ya, ada kebenaran lah sikit di situ. Betul. Ya. Okey, kita pergi kepada Kedah pula lah. Boleh. Sembang sikit pasal Kedah. Ada statement yang kontroversi baru ni, dan ni semua statement MB yang kontroversi lah. Ni MB perang mulut dengan Amiruddin, MB Selangor. Dan MB kata MB nak ajak Amiruddin macam mana nak bangunkan negeri Kedah. Dan Amiruddin kata kat saya. Amiruddin kata kat MB. Dan lepas tu MB kata Selangor ni maju sebab sebelah KL. Yes. Betul kan? Yes. Lepas tu dia tembak balik kata yang hampa duduk sebelah Pulau Pinang tu sampai lah ni tak maju. Macam mana MB? Jawab. KL ada dalam Selangor, di sebelah. Selangor. Malah Kuala Lumpur, Federal Territory tu, dia ambil tanah Selangor, dibayar 70 juta setahun. Okey, dia tahu. Tahu. Kemudian dia ambil Sepang lah, tu jauh sikit lah. Putrajaya, dibuat Putrajaya. Dibuat KLA. Ya.
KL tu duduk dalam Selangor. Dia ambil tanah Selangor buat KL. Semua pusat pertumbuhan, pembangunan, keuangan, ekonomi, So semua part, tumpul part itu. of Selangor lah. Yes. Lebih kurang macam tu. Jadi dia Klang Valley. spillover tu memberi nikmat yang besar kepada Selangor. Siapa di Kedah tak dapat spillover daripada Penang? Dia jauh. Jauh. Ni nak abang kat KJ nah. Saya punya cita-cita sekarang. Kalau KJ tengok daripada Alostak, Sungai Tani turun sampai ke Kedah Selatan, Ya. semua tu bersepadan dengan Pulau Pinang. Itu kawasan maju. Ekonomi Kedah ni sekarang berada di pantai barat. Semua berada di pantai barat. That's true. Ya. Masuk ke timur, ke timur, kawasan Melayu. Hmm. Masa ni lah Pendang, Sek, Baling ni orang Motong, orang Sawit, orang apa duduk di sebelah ni. Ya. Ekonomi duduk sebelah laut, sebelah barat. Penang Ke barat. Kuala Ketir pun kira masuk ke timur. Ya. Dah tak duduk. Saya punya projection untuk KXP ni, untuk saya kata economic game changer ni, nak bawa sumber kekayaan daripada pantai barat Kedah masuk ke tengah. Dari situlah spillover akan pergi ke timur. Ya. Itu falsafah KXP saya. Ya. Kalau nak banding Kuala Lumpur yang berada di tengah Selangor, bukan pasal Amiruddin pandai merintah. Selangor tu maju sebelum PH ambil lagi. Masa UMNO merintah, Selangor dah maju. Ya. PH main cuci tangan saja. Kemudian dia habaq dia pandai. Ya. Tak betul itu. Ya. Dulu zaman UMNO lagi. Betul. Walaupun banyak ketua Menteri Besar Selangor kena tangkap kan. No? Dia terlalu maju. Kena tangkap. Tapi maju dah masa tu. Bukan pasal PH pandai. Bukan pasal Amir pandai. Dia main cuci tangan saja. Nak banding, dia kata lepas Azmin keluar, aku bawa pelaburan 18 bilion. Saya duduk Kedah 68 bilion bos. 50 bilion lebih pada Amiruddin. Investment. Investment. Ya. Saya tak timbang besar pun. Baik, kita break seketika dan kita akan sambung cerita Kedah ni sebab kita nak cerita tentang hubungan Pulau Pinang dan Kedah. Dan sama ada Laksmana Sanusi Mak Noh akan bawa armada ke Pulau Pinang lepas ini. Selamat kembali ke episod khas Keluar Sekejap bersama dengan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Muhammad Sanusi Mak Noh, Menteri Besar Kedah Darul Aman. Kita tadi dah mula bercakap tentang pentadbiran Kedah dan saya telah memberi bayangan bahawa segmen ini kita akan sentuh tentang kenyataan kontroversi yang mungkin daripada pelbagai kontroversi, ini yang paling berkontroversi daripada MB Sanusi, iaitu tuntutan Kedah terhadap Pulau Pinang. Beginilah kepada penonton, saya nak simplify dia punya cerita. Ya, memang dulu Kedah ini diserah ataupun dipajak oleh Sultan kepada East India Company satu ketika dahulu, dan ada syarat-syarat dia. Sekiranya Kesultanan Kedah pada waktu itu diserang dan sebagainya, East India Company mestilah pergi bantu, dan ada sejarah tokoh sejarah yang mengatakan bahawa syarat-syarat itu tidak dipenuhi. Selepas itu Pulau Pinang diserah oleh East India Company kepada Port British dan ia telah menjadi straight settlement. Dan selepas Tanah Melayu merdeka, Pulau Pinang telah menjadi sebuah negeri. Maksudnya tidak lagi menjadi sebahagian daripada Kedah lagi, dia jadi negeri. Kedah di bawah Persekutuan Tanah Melayu tahun 1957 dan Perjanjian Malaysia tahun 1963. Maksudnya a sovereign state, ya, sebuah negeri yang berdaulat dan tidak lagi ada kaitan dengan Kedah, melainkan sejarah, asal usul sejarahnya. Jadi MB, kalau kita terima bahawa apabila Persekutuan Tanah Melayu merdeka pada 1957, Pulau Pinang sudah menjadi negeri yang berdaulat, dan pada 1963 Pulau Pinang juga negeri yang berdaulat di bawah Perjanjian Malaysia, siapa untuk claim Pinang? Pertama sekali yang paling fundamental, sah atau tidak Pulau Pinang diseparate pada Kedah, sah atau tidak. Kemudian tu baru dia bawa kepada perjanjian bentuk perlembagaan membentuk Malaysia selepas pada itu. Sah atau tidak Pulau Pinang dicuri pada Kedah. Itu paling mustahak. Jadi nak menentukan sah atau tidak, maka kita gali semula dokumen-dokumen sejarah.
Dokumen sejarah yang bermula bila Francis Light masuk 1781, 1786. Kemudian tu tahun 1800 dia ambil seberang perai. Semua tu dokumen menunjukkan berlaku penipuan, penindasan, ketidakpatuhan kepada perjanjian-perjanjian. Kemudian benar-benar ketidakpatuhan itulah yang membawa kepada perjanjian-perjanjian 1868, 1909, 1902 sampai 1957. Adakah kita nak hidup dan nak tengok saja negara kita ini foundationnya diasaskan kepada benda-benda yang palsu, benda-benda yang tidak benar? Saya rasa mungkin kalau generasi dulu-dulu orang Kedah, mungkin dia tak mau cakap ke oleh kerana dia segan kat orang ke, Pulau Pinang tu sama parti dengan dia ke, kan? Dia tak mau cakap, duk diam je kan. Padahal dia tahu benda tu tak betul. Even pada tahun 57, 56 sebelum berlakunya kemerdekaan tahun 57 itu, perjanjian dibuat untuk memasukkan, untuk mengasingkan Pulau Pinang sebagai sebuah sovereign state tu. Adakah itu benar? Semua tu palsu, semua tak benar. Sebab tu Tunku yang menjadi lead kepada Delegasi. delegasi tu. Pasal Tunku anak raja. Yang boleh menentang raja ni anak raja. Jadi benar-benar itu berdasarkan dokumen, hakikat yang berlaku telah diasaskan atas kepalsuan. Pun begitu, benda dah jadi. Ya, So kenapa nak ungkit semula? bukan. Sebab benda dah jadi dah. Benar masih boleh diperbetulkan. Jadi jadilah kan. Mungkinlah kita ada buat silap dulu. Benda tu kita tak apa, biar jadi dah kan. Itu saya rasa orang yang tak mau buat apa. Saya rasa benda itu masih boleh diperbetulkan. Sekarang ni British bayar kepada India atas dosa-dosa yang telah dibuat kepada India waktu dia menjajah India. Saya rasa perkara bersama boleh dibuat. Kerana British yang menipu. So sekarang ni point dia penyelesaian. Yes. Penyelesaian dia beginilah MB. Kalau MB rasa penyelesaian dia adalah Pulau Pinang perlu diserah balik kepada Kedah, tak boleh. Orang tak boleh. Penyelesaian dia is it monetary? Saya nak pergi macam ni KJ. Akui dulu kesilapan. Telah berlaku penipuan, penindasan, kesilapan, dipisahkan Kedah daripada Penang pada Kedah itu secara palsu. Selepas itu boleh dipikirkan apakah akibat-akibat yang boleh dibuat. Kalau kata kamu tak ada 2/3 di parlimen, perlembagaan tidak boleh dipindah untuk memindah wujudan-wujudan ni. Tu orang tanya saya, nak pindah perlembagaan kan? Saya bukan gila. Pindah perlembagaan kena 2/3. Kalau ni saya tak ada 2/3. Bila ada 2/3, timbanglah masa tu. Perlu atau tidak perlu. Yang pertama sekali, kalau tak boleh dicantum kembali, banyak pajakan pada harga semasa yang saya cakap sekarang itu. Okay. Monetary lah. Banyak 10,000, 1 kilometer persegi 9 kupang. Ya. Tahun. Munasabah ke tak munasabah? Sekarang ni yang sagu hati yang dibayar 10 juta. 10 juta, 10 juta. 10 ditambah juta. oleh Tun Mahathir pada 10 juta. 2018, 10 juta. Adakah itu pajakan ataupun honorarium sagu hati? Pajakan berdasarkan perjanjian 1968. Dia tak tulis honorarium. KJ, you silap sebut honorarium. Tak, sebab tu nak nak settlekan benda ni. Ya. Bayaran kepada Kedah tu saya kata saya lupa dokumen tadi. Bayaran berdasarkan perjanjian 1968. Pajakan 10,000. Dibayar sejak dulu-dululah. Kemudian tu 2018. Jadi dua kepala, dua tajuk. 10,000 tu maintain, ditulis satu lagi bayaran berdasarkan perjanjian 1968. So acknowledgement ada kesilapan yang telah dibuat pada zaman dulu. Yes. Dan saya pun telah baca titah Waduli Sultan. Dan yang kedua, pampasan pajakan yang munasabah. Yang munasabah. Apa tu? Dikeluar sekejap. Apa pajakan yang munasabah? Saya sebut dulu 100 juta. Setahun? Yes. Kalau nak harga semasa, dia kena lantik value. Pajak tanah. Pajak apa pula? Value akan tentukan berapa harga dia. Banyak tu kalau nak value pulau. Kalau saya bos 300 juta. Setahun. Banyak anak negeri tu. Mana ada dapat free. You dibagi negeri percuma oleh British. You lagi mau cakap banyak Bayar Jadi kalau you tak mau bayar, okay, you hadapi benda-benda yang kita nak ikuti dengan pembetulan-pembetulan ni. Takkan saya cakap pasal sejarah negeri saya salah. Takkan saya nak pembetulan. You kata saya mencabar perlembagaan, dia tuduh saya nak melenyapkan Pulau Pinang. Lagi teruk tu.
Pulau Pinang ada di sana. Rakyat Pulau Pinang ada di sana. Saya tengok Perdana Menteri jawapan di Parlimen, dia kata MB mempersoalkan asas penubuhan Persekutuan Tanah Melayu dan Persekutuan Malaysia dan juga mempersoalkan perlembagaan. Is that fair? Kalau benda terjadi perkara itu, benda tu mungkin tak salah. Tapi mungkin lepas ni Syaril nak masuk, tapi nak last pasal ni tuntutan ni. Mungkin tuntutan ini adalah, yalah, ada asas dia dan ada tokoh sejarah yang kata memang ada asas dia. Dan MB kata dia lebih daripada intellectual exercise. Sebenarnya nak correct segala kesilapan dululah. Tapi adakah ini juga adalah satu strategi politik sempena dengan pilihan raya? Nak naikkan semangat orang Kedah. Saya bercakap tentang Pulau Pinang hak Kedah ni, hari pertama saya jadi adun. Masa tu lepas pilihan raya, bila sidang DUN yang pertama, saya dengar pembentangan beberapa ahli sejarah dalam satu seminar. Mungkin penganjur dia mungkin Abim ke apa dulu. Ya. Saya dengar munasabah bersesuaian dengan dokumen-dokumen yang saya baca. Saya kata kerajaan negeri patut mengadakan kerjasama dengan ATMA, Akademi UKM ni, untuk mulakan proses ambil balik Pulau Pinang sebagaimana dokumen sejarah yang telah ditemui, telah disyarahkan tu. 2018. 2018. Bukan sekarang, bukan. Dan saya bawa sampai sekarang ni. Kebetulan lepas tu saya jadi MB. Lagi peluang tu cerah sikit lah. Saya cakap kan orang kena dengar. Ya. Jadi reaksi dia pun dahsyat tau. Orang report poli lah apa. Hari-hari poli mat. Dia ambil statement. Saya jawab saya tak ada masalah apa. Saya ada dokumen banyak tau. Agreement. Saya ingat kalau bawa briefcase tu ada 5 kot. Dan saya sedang mengusahakan dokumen yang lebih banyak. So you are serious? Yes, I'm serious. Ingat main-main ke? Ingat nak kelihaya ke? Ingat lepas kelihaya saya nak berhenti. Hei, saya tak berhenti lah. Saya jalan terus ni. Sampai suit nak pergi mana pun pergi lah. Saya berani pergi. Nak heran apa kat dia? Ya. Datuk Seri, mungkin sikit dalam hal ni bagi saya, selain daripada soal asas penubuhan negara yang Datuk Seri dah perjelaskan pandangan perspektif sendiri, tapi ni bercakap tentang identiti dan jati diri orang Penang. Ya. Bertolak soal undang-undang dan pandangan Datuk Seri, tapi ada tak pengiktirafan dari pihak Datuk Seri sendiri bahawa ini mungkin melukakan hati rakyat negeri Pulau Pinang yang ada jati diri dan identiti kenegerian dia yang dah lahir daripada realiti contemporary sekarang ni? They have their own culture now, identity. Saya ingat saya tak ada masalah. Khairi asal orang Kedah main duduk Kuala Lumpur boleh. Apa ni buat aku tu. Bukan maksudnya kebanyakan orang seberang perai asalnya orang Kedah. Ya, betul. Ya. Maksud Syaril tak adalah sampai nak menakluk semula. Kalau dia nak hidup macam tu kan, kami nak stay sebagai orang Penang. Orang Penang lah. Dengan sovereign state Penang. Duduklah di Penang, saya tak ada masalah apa, bukan nak mak apa keluar pun. Hampa akan duduk situ aman, damai, tenteram seperti mana sekarang. Yang hanya berubah mungkin beberapa struktur politik saja. Pun bukan sekarang. Masa tu saya mungkin dah mati. Yang meneruskan perjuangan ni anak cucu saya mungkin. Okey, kita kalau buat pembetulan kan, kita ada kesilapan dulu. Sekarang ni berlaku proses pembetulan. Takkan kita nak bernostalgia dengan budaya mami tak mami apa semua. Habislah negeri kami orang main ambil apa semua. Takkan macam tu kot. Dia tu sedang buat pembetulan. Ya, tapi dan saya nak pastikan proses-proses ni dipahami. Ya. Dipahami oleh orang Penang, orang Kedah, orang siapa-siapa pun. Dan kita tidak akan berlaku zalim. Ya. Proses ni akan berlaku dalam kerangka undang-undang. Kalau saya tak pergi kepada Penang, saya pergi kepada British. Ya. Kalau dia berkata tak mungkin lah hang boleh pergi sampai tengah tu. Tak apa, saya pergi British. Saya akan pergi. Tapi saya rasa penyelesaian yang terbaik MB tanpa mengganggu gugat persekutuan ini adalah lebih kepada cadangan tadilah. Acknowledgement, ada mungkin soal sejarah dan juga satu pembayaran yang setimpal lah dengan saya nak habak tu di KJ. Depa habak kata hang tak erti merintah kena Kedah ni lekeh, Melayu tak pandai jadi ketua, negeri miskin. Hang tengok Cina merintah di Penang, negeri kecil kaya-kaya. Hang dipilih oleh British untuk dipisahkan daripada ibu untuk menjadikan hang kaya, untuk menggambarkan pada masa depan. Hang tengok orang Melayu, walaupun kami bagi negeri dia besar tapi dia bodoh.
tak reti merintah. Hang tengok kami bagi kat China, negeri kecil ya, tapi dia maju. Tempat-tempat strategik dari segi ekonomi ni telah dipecahkan daripada kita. Yalah, memang Jadi ada unsur pecah perintah. Kita semua tahu, kita terima. Kapal sejarah Ya. yang patut diperbetulkan. Datuk Sri, negeri yang sama, Pulau Pinang, mengambil 80% daripada ayak dia. Ayak dia. Ni satu pasal lagi. Itulah saya nak bagi kan ni. Daripada Sungai Muda. Dan kita tahu punca Sungai Muda itu di hutan. Di hutan di Kedah. Ya? Right. Di hutan simpan Ulu Muda. Apa cerita Datuk Sri? Sebab Datuk Sri kata kena bayar. Sejak Wasia. 95% river basin Sungai Muda terletak dalam negeri Kedah. 5% saja river basin Sungai Muda dalam Penang. Walaupun Penang tu Kedah juga. Kan? Tolak tepi dulu. Jangan campur aduk. Ada apa? Ya. Hulunya Ulu Muda lah. Ya. Hutan kita simpan 341,000 hektar. Untouchable. Pasal kawasan tak dahan. Adahan. Hang usik ni ayak terjejas. Jadi kita tak boleh sentuh. Walaupun ada sekitar tu dibenarkanlah pengusaha hasilan pembalakan. Dan ada juga kerjaan yang sebelum-belum saya ni meluluskan dalam 341 tu. Ya. Kita kena cari ganti kan. Ya. Kena tak boleh ganggu. Kos melepas. Apa yang kita lepaskan tidak kurang pada 16 bilion. Hasil kekayaan kita dalam 341,000 hektar tu. Yang boleh dimajukan lah. Yes. Ya. Dibuat pembalakan ikut undang-undang. Ada 16 bilion dalam tu. Kita tak boleh ambil. Jadi kita lepaskan tu semua. Ayak tu mengalir ke Pulau Pinang. Sekupang dia tak mau bayar. Tuntutan ni bermula tahun 2008 zaman Ustaz Izzat. Masa tu kita mula buat permintaan dan kita masukkan dalam unjuran Pendapatan Negeri 20 juta. Masa itu. Mereka kata Akta 1985, Akta Kedah dan Pulau Pinang. Tak ada sebut pun pasal pembayaran Sungai Muda ni. Iaitu tahun 1969. Penang ambil pinjaman daripada Asia Development Bank untuk membangunkan Pengamun Kuang. Jadi masa itulah dibahagikan. Dia kata, apa? Kami bagi tanah lah kat Kedah. Kami injak sepadan. Dia bagilah sepadan tu tengah sungai. Ya, betul. Dia kata bagi tanah kat Kedah tu. Ya. Tanah sungai tu lah. Dibelah, sebenarnya dia kata sepadan sungai duk belah dia, tebing belah dia. Ya. Jadi sungai tu hak dia lah. Ya. Jadi dia bagi tengah, dia kata dia bayar dengan tanah tu lah. Tanah. Sebenarnya agreement tu tak pernah ada. Dia kecoh je pasal syarat untuk diberi pinjaman tu 5 ke 60 juta pada masa itulah. Kena ada agreement bahawa Kedah setuju membekalkan ayak kepada Pulau Pinang. Dia nak ambil tu, duit tu dia nak buat empangan mengkuang lah, infrastruktur dia lah. Agreement tu hanya ada draft saja. Dia buat draft tu lah pergi bank. Kedah tak pernah sign. Tak pernah sign. Tak ada perjanjian tak ada rasmi. perjanjian tu. Tipu semua tu. Jadi ada setengah orang dengar pergi percaya pula, tak tanya kita kan. Saya pun cari. Saya suruh lembaga sumber air habis cari agreement tu. Aku nak tengok. Lawyer-lawyer dia. Ada draft. Tak pernah ada yang bertandatangan. Jadi agreement tu null and void. Tak berlaku. Saya Datuk Sri, prinsip dia saya setuju dengan Kedah. Kalau air tu diambil daripada punca yang berada di Kedah, patut dibayar. Ya. Tapi penyelesaian ni apa Datuk Sri? Datuk Sri telah minta Kementerian Sumber Asli dan Air untuk Jadi orang tengah. jadi orang tengah. Tak ke mana juga. Ni Chan Kong Yao, Chow Kan Yao telah kata dia sanggup lawan di mahkamah. So apa dia punya solution dia? Solusinya kita harap Kerja Persekutuan terus jadi moderator lah untuk merundingkan perkara ni. Kalau tak murni saya usik ya dulu saya kata belak sungai alih kot tu kata puak ni pergi percaya. Saya bukan gila lah pergi hidup alih sungai tak kata wala kan tu. Ya. Tapi itulah gambaran bahawa kita bersungguh-sungguh perlu kepada bayaran ni pasal kita telah berkorban, kita sacrifice banyak tanah kita. Lembangan sungai tu 140 km bos. River basin tu semua kita tak boleh sentuh. Nak bangunkan tebing sungai semua dia larang. Yang saya hangat sekali, apa-apa projek yang nak dekat dengan tebing semua dia bantah. Kita nak buat KSP bantah, dia kata nanti ayak tercemar. Nak buat ladang tak boleh, nak apa tak boleh. Sampai dah ke hulu. Dia hantar drone, hantar orang pergi duk kacau di Hulu Muda. Dia buat hari air sedunia peringkat negeri Pulau Pinang, dia punya motor dia save Hulu Muda. Apa kaitan negeri aku dengan negeri hang? Pasal faham sansing betra tu. Punca air. Duit tak mau bayar.
Sadar extract air mentah kita. Sadar Kedah bayar Kedah, kepada Kedah. bayar kepada state 3 sen 1 cubic meter. That's a strong point. Syarikat air Kedah bayar Bayar kerajaan kepada negeri state. Kedah. Ya. Bayar. Pasal apa Penang tak nak bayar? Dan hari tu dengar kata ni Penang nak beli daripada Perak kan? Sila kalau ada. Saya rasa pihak Perak tak mau jual kat dah. Perak nak jual treated water. Raw water orang tak mau jual. Dia ambil raw water kita. Tak patutlah orang macam tu. Hidup semua atas hasil masa orang tapi sombong. I think last issue. Ya, kita dah sentuh isu air dan sebagainya. Tapi mungkin ada satu yang Datuk Seri sentuh sekali dua kali dah, soal KSP ni. Soal airport. Dah lama sebenarnya benda ni dibincangkan. Masih tak take off lagi. Dan macam-macam komen dan mungkin ada sindiran-sindiran juga daripada pihak-pihak tertentu yang tak berapa nak menyokong usaha ataupun idea ni. Terbaru bukanlah sindiran, tapi saya nampak dalam media sosial Kementerian Ekonomi, yang mana dalam forum Menteri Ekonomi bersama dengan Datuk Seri sendiri, beliau cuba menjelaskanlah soal financial viability, mampu ke tidak sektor swasta untuk membangunkan airport ni tanpa perlu dana persekutuan dan sebagainya. Dalam video tu tak nampaklah respon MB macam mana. Jadi di sini keluar sekejap, apa respon MB pada itu saya tak boleh jawab sebab program bukan dia. Dia buat urus. Saya hadir, dia bagi ucapan sikit, itu saja. Jadi dia kata hantar proposal, full proposal, dia nak tengok financial sustainability project sama ada besok lepas kalau dia terganggu, adakah kerajaan pusat kena masuk campur, ganggu apa semua ni lah. Itu yang dia cakap lah. Saya nak jawab masa tu tak boleh. Masa Tok Pa jadi Menteri Ekonomi, kita dah hantar lah. Masa tu Tok Pa jadi, Tok Pa dah bagi paper tu kat UKAS untuk buat paper masuk kabinet. Tapi oleh kerana mereka ni tak baca file lama-lama, sama dengan PM, sama dengan dia. Dengan PM saya hantar 2 kali tau. Ya, Datuk Maya Sabri. Datuk Maya Sabri, Tan Sri Muhyiddin. Hantar kat pengarah ekonomi tu. Complete masa tu. Dah PM lah kan. PM dia patut dia minit lah kat siapa-siapa dia nak bagi. Lepas tu saya bagi kat Tok Pa. Tok Pa dia kata dia dah minit kat UKAS. Saya ingat okey settle lah. Main Menteri Ekonomi yang baru ni minta lah pula. Saya ingat apa sekali ni lagi buka jabat berasingan ke apa kan. Jadi menteri, jadi pemimpin, jadi politician, kita masuk pejabat tu. Pegawai dah ada situ. Bertahun-tahun dia kerja situ. Hang kena pergi tanya dia. Apa yang sedang berlaku dalam pejabat ni, file apa saya kena tengok. Tapi dah tak percaya kat pegawai. Buat sombong. Buat cerdik bodoh sombong. Tak mau tanya pegawai. Jadi seolah-olah tak pernah berlaku apa-apa di belakang. Jadi minta sekali lagi saya nak bagi. Bukan saya tak mau bagi, saya akan bagi. KSP tu saya nak abang, bukan saya punya cadangan pun. 2013 Barisan Nasional. 2016 bertukar kepimpinan Barisan Nasional lagi. Lepas tu Mukris lagi. Barisan Nasional, lepas tu PH 2018 Mukris juga. Semua parti yang bentuk kerajaan persekutuan sekarang ni, Airport Kulim, semua pernah melaksanakan tu. Daripada awal 2013. Hampa semua ada sana. Pasal apa hampa law ni hampa tak masuk kau? Pasal politik. Bukan pasal projek tu tak viable. Pasal dulu pasal apa hampa perjuangkan projek tu? Lelah esko-esko adu-adu masih orang yang sama. 2013 sampai lah ni, dalam Dewan bila sidang DUN, saya tanya siapa tak sokong projek ni. Semua DUN sokong. Bila PM tanya siapa tak jawab. Saya kata hampa ni tak ada telok. Masa duduk dengan kita, dia kata dia sokong. My PM cakap salah. PM salah. Cakap Sek Mohtar tak membuat. Bila orang lantik Sek Mohtar? Kata asalnya proposal tu datang daripada Sek Mohtar. Dia kata ICK tarik diri. Maka projek terbatal. Bukan projek ICK, projek kerajaan punya. Pasal apa hampa tak abang kat PM? Hampa duduk sekali dengan dia. Lepas tu Sek Mohtar tak jadi buat. Bila saya lantik Sek Mohtar? Tak betul semua. Cakap tak betul. Pasal apa hampa tak betul? Padahal dalam sidang DUN, hampa kata hampa sokong. Kemudian projek tu, asal pun hampa yang cadang. Saya tukang bawa dan saya tukang upgrade saja daripada penumpang saya jadi kargo. Pasal Penang komplain. Kita layan Penang juga. Dia kata penumpang ni bla bla bla. Okeylah buat kargo sudahlah. Jadi dibuat semula. Tak, yang tu yang saya nak tanya ni MB, konsep dia. Ini peluang untuk MB terangkan. MB pernah cakap asas ini bertumpu 100% kepada sektor kargo, bukan penumpang. Sebab ambil kira Penang punya lepas lah. Lepas tu MB pernah juga kata akan jadi hub penerbangan haji serta umrah, ada penumpang pula. Lepas tu Mai pula tahun ni Datuk Seri kata ia akan menjadi MRO, pusat penyelenggaraan dan sebagainya. So apa dia sebenarnya KSP ni? Pembangunan bersepadu, dalam tu ada SLAM ni sidam logistik
manufacturing hub, ada satu projek NCIA, dia buat industri berdasarkan aero angkasa. Semua kilang-kilang tu berdasarkan aero angkasa. Boeing lah buat sayap, buat enjin, buat apalah. Itu SLAM punya. Federal punya tahu. Dalam komponen KSP. Ya, ya. NCI. Kita ada Aerocity. Aerocity ni pusat komersial. Kemudian kita ada pusat kargo dan kita ada MRO. Semua ni duduk dalam tu. 9,400 hektar. Tu saya kata Aerotropolis. KSP ni salah satu komponen Kedah Aerotropolis. Aerotropolis ni bandar di sepanjang landasan. Itu dia punya term lah. Industri MRO semua lah. Semua dalam tu. Dan semua prospek investor yang nak masuk buat dalam tu, semua kita buat engagement lah. Bila PMP cakap macam tu, break habis. Tahu, makan kos. Orang dah confident, tiba-tiba dengar PM kata tak boleh. Apa dia nak kata kat kita? Kita dah habis belanja 30 juta, bos. 30 juta bagi state sangat banyak. Patut dia nak cakap tu, dia kaji kesan dia kepada kita. Sebab projek tu bukan saya bawa. Kalau saya tinggal, saya terajang pergi semua tu kan. Saya akan ada rugi apa? Ini hampa punya. Tapi tak, saya semangat state. Ini telah menghabiskan begitu banyak sumber dan projek ni viable untuk mengangkat negeri Kedah ke mercu pembangunan yang lebih baik lah pada masa depan, menganjak sumber-sumber kekayaan daripada pantai barat masuk ke tengah untuk spill over ke timur. Itu falsafah yang sangat baik, saya setuju. Sebab tu saya akan berjuang sampai jadi KSP ni. Kalau Anwar Ibrahim tak bagi, saya tukar Anwar Ibrahim. Boleh tukar, Perdana Menteri boleh tukar apa? Dia baru main je. Kalau ni bukan dia. Mana ada PM boleh tukar. Saya pun boleh tukar. Kalau dia tak suka KSP, dia tukar lah saya. Bagi saya kalah pilihan raya kan. Sama, dia pun saya bagi dia kalah pilihan raya. Dia hilang lah. Jadi saya yakin alasan-alasan dibuat oleh Perdana Menteri, menteri-menteri untuk tidak menyokong KSP ini adalah alasan politik semata-mata kerana mereka tidak membaca kertas cadangan yang dibuat oleh konsultan. Konsultan bukan 1 KJ, 5 konsultan. Asal pandangan konsultan ialah tutup bayar lepas, buat di Kulim. Asal pandangan. Dan benda itu ada dalam catatan, ada di PU. Telah dibentang di IPU pun 5 tu. Dan libat urus antara kerajaan negeri, KSP Airport City dengan agensi dan jabatan kementerian ni berlaku sampai sekarang ni. Mereka kata tak dapat CAM punya approval. Dah approve 2015. Tak dapat TUDM punya approve pasal itu ada laluan kat Batu. Approve 2015 lagi. Benda-benda hak mereka cakap semua dah telah diselesaikan. Sebab tu saya kata mereka tak baca file. Pembiayaan siapa? Private Initiative Fund. Private Fund Initiative, PFI. Tapi Rafizi kata PFI ni akhirnya last akan naik kat kerajaan. Itulah sangkaan pakar formula. Formula dia semua macam tu. Hak tu perangai dia. Kan? Lepas gagal semua salah orang. Formula dia gagal salah orang. Itu perangai dia. Kita pun tak mau dedah lah siapa yang nak fund tu. Tak boleh lah itu rahsia syarikat. Tapi ada. Masa kita buka RFP. Bila kita terminate. PM kata dia isi sekretariat diri. No, saya terminate dia. Pasal dia tak fulfill the agreement. Hang belah, hang tak boleh buat. Kita buka RFP baru. 29 company. 29 company hantar RFP. Kita tengoklah dia punya source kewangan lah, apa-apa adalah panel dia. Saya tak involve lah. Interview last kali saya ada. Saya tengoklah semua benda tu. Meyakinkan. Kalau hampa tak bagi duit, tak apa. Sekupang pun hampa jangan bagi. Kita ada swasta. Tapi model lain lah. Dia ada konsep, ada berubah sikit lah pasal swasta yang fund. Asal-asalnya kita nak minta federal untuk buat pengambilan tanah 3 bilion. Tun Mahathir berjanji dalam NCIA dia nak bagi 3 bilion. Tapi tak masuk kabinet. Bila kita hantar surat minta, dia kata tak ada duit. Turun pergi jadi 1 bilion. Hantar lagi permintaan. 1 bilion pun tak ada. Okey, tak ada sudah. Kita cari swasta. On. Tak ada masalah Hampa kena percaya kat orang. Hampa ingat hampa seorang yang cerdik. Hampa jangan, kalau hampa rasa hampa cerdik, hampa jangan ingat orang bodoh. Mungkin sebagai penutup KSP ni puas hati Okey. Tapi last satu serentan KSP ni mungkin peluang juga tadi sudah terangkan sikit rasional dia, tapi mungkin ada tambahan sikit lagi. Apa yang membuatkan KSP ni benda yang elok untuk lagi Kedah? Bila kita pergi Henan Provin baru ni. Henan Provin ni dibangunkan, dia punya hub ekonominya berasaskan lapangan terbang.
Dia panggil Zhengzhou Airport Group. Saya jumpa dia punya management, jumpa dia punya governor, diberi taklimat bagaimana Henan Province ni bangunkan. Dia tak ada laut tau, dia duduk tengah. Ya. Daripada Guangzhou tu nak pergi di Henan tu naik flight lagi dekat 2 jam. Di tengah. Dia dibangunkan berasaskan airport kargo. Walaupun dia ada penumpang juga, tapi dia mengangkut kargo 1 bilion tan. Dia ada kilang macam kulim lah. Dah, dia bawa kargo luar negara. Okey. Yang orang duk faham ni adalah Mangku Wahyu Menapi duk abang kata, Kedah bukan negara industri, dia nak ekspor apa daripada airport. Ya. Hang tak reti, dia panggil itu transshipment airport. Yes. Transshipment. Dari Ambil satu pada tempat Europe. ke satu tempat. Yes, ambil pada Europe untuk diagihkan ke kawasan Asia Pasifik. Hang punya center di Kedah. Di situlah akan distribute. Yes. Jadi Henan Province kata kalau tak berlaku di Kedah, mereka akan pergi ke Sumatera. Mereka perlu kepada satu cawangan baru di sini untuk beroperasi. Jadi kita mainlah hampa buka cawangan di sini. Jadi operator pun dah ada sebenarnya. Oh. Ni apa duk heran apa? Banyak pecah rahsia malam ni. Yang kalau hampa cerdik, jangan ingat orang bodoh. Itulah masalah hampa. Kita dah buat macam-macam tapi hampa tak mau dengar. Saya tulis surat 3 kali dah. Tapi tak mau jumpa. Tu saya kata semua alasan. Depa ni tak mau KSP ni bukan alasan projek tu tak viable. Tapi alasan politik, takut projek tu jadi zaman Sanusi. Maka Sanusi lah dapat kredit. Saya bukan ambil kredit tu, ambil kat hampa. Jadi di zaman Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri awaknya. Kan? Dia ambil kredit kat dia juga dapat Dapat. Saya bagi kat dia semua. Saya tak mau. Saya nak projek tu ada di Kedah je. Betul. Tak kira siapa lembu siapa sapi. Saya kata, saya kata saya ikhlas. Ya. Hang nak kredit ini, hang ambil semua. Saya tak dapat kredit apa pun tak apa. Yang merasmikan airport tu Datuk Seri Anwar Ibrahim. Nak building-building, nak buh nama siapa-siapa, PKR pun ikut suka hampa. Jadi bagilah airport tu bagi jadi saja. Okey. Dan ni semua stage sudah selesai di peringkat state. Tinggal approval. Pasal kuasa untuk dimulakan pengambilan balik tanah di bawah Seksyen 3 ABC tu MOT. Betul. Saya nak buat pengambilan tanah, negeri tak boleh pasal dia melibatkan runway apa semua, kena MOT. MOT kena bagi konsen dia untuk kita buat pengambilan balik tanah. Itu yang tersangkut. Tapi saya boleh mula kawasan Aero City, saya boleh mula kawasan SLAM, saya boleh mula kawasan MRO. Semua saya boleh mula. Tapi bila tak ada airport, no plan. Enabler kepada projek-projek ni semua tidak boleh dilaksanakan. Clear. MRO, orang nak repair kapal terbang, dia kena landing situ. Kena landing situ. Dia tak boleh bawa dalam kontena kapal terbang tu. Jadi dia kena ada runway. Dia berkata hujah Pulau Pinang dah ada. Bos, untuk single runway, single taxiway, pakar-pakar penerbangan kata maksimum dia boleh cater 12 juta. 12 juta saja bos. Pada tahun 2027 diunjurkan dia akan sampai 20 juta. Dia kata 2042. Tak apalah, Konsultan lama kata 2027 oleh kerana ramainya orang naik kapal terbang dia akan meningkat. Penang kata dia boleh cater sampai 20 juta tapi dia ada single taxiway, single runway. Tak boleh. Dia kena reclaim laut. Reclaim laut kena 4 bilion. Lepas tu nak besarkan kawasan area dia kena demolish semua kilang, semua sekolah, semua kediaman di situ. Kita ada padang hijau. Greenfield. You boleh toreh kat mana pun you suka. Kenapa you pilih tempat yang semua tu? Yang tolak you tempat baik ni. Alangkah buruknya pertimbangan politik yang dibuat oleh Pakatan Harapan. Not a green wave but a green field lah. Yeah. Okay. Yes. Green wave. You kena bagi royalty. Okay, Syaril, mungkin nak wrap up. Last soalan. Kita dah hampir jam setengah. Terima kasih. Terima kasih MB. Ada last question kot? Yes, last untuk menutup. Tadi MB bercakap mungkin berseluruh ataupun serius mengatakan bahawa kalau situasinya mengizinkan tak menutup ruang untuk kerjasama dengan DAP. Satu hari nanti kalau DAP boleh ikut lah cakap dan juga syarat-syarat yang diletakkan. Tapi tak usah pergi jauh-jauh. Balik pada kawan yang baru dipisahkan bersama dengan UMNO ni. Ada tak dalam pemikiran MB, Datuk Seri, future PAS dengan UMNO ni, Muafakat Nasional ni boleh hidup lagi ke? Boleh, Syaril, boleh. Saya, KJ semua kita buat baru boleh. Tak ada masalah. KJ lead belah sana, saya lead belah sini. Asal kepada keruntuhan Muafakat Nasional ni Zahid Hamidi. Dia yang heret supaya runtuhnya MN, supaya dia boleh buat kerjasama dengan Anwar Ibrahim. Dia punya masalah bukan kita.
Saya tak menganggap kata rakan-rakan UMNO yang pernah bersama dalam MN tu sekarang ni sudah menjadi musuh. Dah, saya masih menganggap rakan. Tinggal lagi oleh kerana bos nak macam tu, mereka pun follow lah kan. Saya tak nak panjang sangat topik ni, MB. Tapi ada juga, saya kena bangkitkan lah. Orang akan cakap, tak juga sebab PAS yang bersama dengan Bersatu menyebabkan UMNO. Alasan yang diberi oleh UMNO ialah hang kena tinggal Bersatu. Saya kata Bersatu tak masuk akal. Pasal asas pada MN ditubuhkan ialah perpaduan ummah, bukan perpaduan paham UMNO. Pada kepahaman saya, asas pada MN perpaduan ummah, bukan penyatuan paham UMNO. Jadi kalau perpaduan ummah, siapa yang nak berpadu dalam kesatuan ummah ini, dipersilakanlah, termasuklah Bersatu. Tapi hubungan MB dengan kawan-kawan lama dalam UMNO, macam pegawai MB dulu, Padil dia berhenti, bukan saya buang. Saya tak tahu pun apa jadi kat situ. Betul, dia buat ucapan di Perhimpunan Agung UMNO. Lepas tu saya tak kata apa, tiba-tiba dia balik, dia buat PC, dia letak jawatan. Saya kata, hang letak jawatan pasal apa? Dia tak takut bos pecat saya. Saya tak kata apa pun. Dia kesipuan sendiri. Jadi saya tak ada masalah lah. Saya kata jangan hantam saya teruk ingat isu nak kawan balik. Saya masih berpesan kepada pemimpin kawan-kawan UMNO, jangan hantam teruk sangat sebab esok kita akan kawan balik. Saya masih terbuka dalam itu. masih boleh diutarakan. Mengambil inspirasi apa yang Datuk Seri sebut tentang politik PAS, mengambil inspirasi Presiden UMNO sendiri, dia punya favourite term akhirat di depan. Jadi politik duniawi, kita fikir pasal akhirat, besok kita jumpa juga kot-kot kan. Dia pasal kes je 47 tu. Ingat nak closing cantik. Dia pasal 47 kes tu je, bos. Semua keputusan politik Zahid Hamidi pasal kes 47 tu. Jangan tipu lah. Saya diam sebab saya tak nak mengeruhkan keadaan. Baik. Yang amat berhormat Datuk Seri Muhammad Sanusi Mat Noor, Menteri Besar Kedah. Saya berani kata ini antara episod yang paling berisi dari segi kandungannya, dari segi topik dia, dan saya percaya penonton akan sangat menghargai episod kali ini dan penampilan MB Kedah kita. I wish you all the best, Datuk Seri, untuk pilihan raya negeri yang akan datang. Turunlah kempen tolong saya. Terima kasih KJ. Terima kasih Syaril. Terima kasih MB. Terima kasih MB. Thank you. All the best. Tuan-tuan dan puan, terima kasih kerana menonton episod khas Keluar Sekejap. Masih lagi kita tak tahu ke mana Datuk Seri Sanusi Mat Noor selepas ini. Yang pasti beliau adalah seorang figura politik, seorang sosok dalam arena politik kita yang telah menangkap imajinasi rakyat, dan berani saya kata bahawa beliau ada masa depan yang cerah dalam PAS. Dan manalah tahu, mungkin satu hari nanti bila kita dah habis Keluar Sekejap, mungkin boleh bergabung semula. Manalah tahu. Wallahu alam. Wallahu alam. Takbir. Allahu Akbar.